Okay, Assalamualaikum and good afternoon, everyone. Okay, so for the introduction, okay, I have explained in um, in the videos that I have shared last week. Okay, so for this part, do you have any questions that you are not clear? X squared. Okay, it's just that for this diagram, make some correction here. A is -3. Okay, A is -3 since the value y equals -3x squared. Okay. Okay, the general form of a quadratic function is y equals ax squared plus bx plus c. Okay, so this is the value of a. A here is -3. Okay, when a is negative, the shape of the graph is the set graph. Okay, graph ni masam. Kalau A tu positif, graph kita graph senyum. Okay, this is when A is positive. This is when A is negative. Okay, we mathematically we call the happy graph. Okay, graph senyum tu concave up. Bentuk dia adalah concave up. Dia melengkung ke atas. Dan yang ni graf sedih tu concave down. Okay. Okay, vertex point. You have seen the video explaining on the vertex point. Okay, we simply use the formula. You don't need to use the method, the completing the square method, right? The one that you learn in secondary school. Okay, if you use the formula to find the vertex point, that will be more straightforward. Okay, in example 1, okay, you can see we can do this very quickly. The value of A is 5, so this is concave up. Okay, for B, this is not a quadratic function, this is a linear function. For C, this is a cubic function, not a quadratic function. The function D is a quadratic function, which is concave down because the value of A is -10. Okay, and then for E, this is a constant function. Obviously, this is not a quadratic function. Okay, ada apa-apa ke? Saya kena check saja. Okay, semua orang okay so far. Okay, lepas tu kita ada vertex point. Saya dah explain ni quite clearly in a video. Okay. Personally, I will memorize the formula for x coordinate only. Okay. Since I can simply plug in whatever the vertex point, the x coordinate of the vertex point into the original function to get the y coordinate of the vertex point. So you don't necessarily need to memorize this formula. Okay, it will be sufficient if you can memorize only the x coordinate. Okay, because to get y, you simply plug in into the original function. Okay, y-intercept. Y-intercept is 0, C. Okay, just like linear function.
whenever the graph crosses the vertical axis, then the point here is the y-intercept. Okay, 0, y. Okay, or 0, c. Okay, once again, let me rewrite the general form of a quadratic function. Y equals ax squared plus bx plus c. So this, by looking at the original function, you can straight away figure out the y-intercept value. Okay. Okay, find the y-intercept for the following quadratic function. You can easily figure out that y-intercept is 0, negative 12. For B, this is 0, 0. Okay, because this is plus 0. So this is A. A is 1. B is 1. C is 0. So y-intercept is 0, 0. And then for C, y-intercept is 0, 8. For D, y-intercept is 0, negative 3. And finally 0, 6. Okay, and also I have provided the video on how to find x-intercept. Okay, but for today, let me recap on these cases. Okay, before you find the value of x-intercepts, you need to check on this condition. Okay, whether it's greater than 0, equals 0, or less than 0. Okay, so you will get the value of b, a, and c from the original function, from the original quadratic function. Okay, and then you plug in into this formula, and then you simply check whether it's greater than 0, or whether it's equals 0, or less than 0. Whenever you get b squared minus 4ac is greater than 0, then only then you proceed with finding the value of x-intercept, and you will find that there are two x-intercepts. Okay, and then if you get the value is equal to 0, this time you will also proceed to find x-intercept, and you will find that there is one x-intercept. Okay, but for the third case, whenever you get less than 0, you don't have to proceed with finding the x-intercept anymore, because obviously there will be no x-intercept at all. Okay, so the first step to find x-intercept is to check for this value first. Okay, b squared minus 4ac. Okay, basically there are two ways that you can find x-intercept. Okay, first one is to use the quadratic formula. Okay, this is the quadratic formula. Okay, once again, you have the general form of a quadratic function, ax squared plus bx plus c. Okay, so you will simply extract the value of a, b, and c into this formula. Okay, and then you will be able to find the value of x-intercept. Okay, so for x-intercept is basically x, 0. That means y is 0. X-intercept maksudnya dipotong pada horizontal axis lah. Okay, ini adalah x-intercept, dua titik ni. Ataupun bergantung juga, kalau dia boleh jadi dua titik atau boleh jadi satu titik sahaja. Maksudnya kalau satu titik sahaja, maksudnya lebih kurang macam ni lah. Okay, ini satu titik je kan, ada x-intercept. Atau boleh jadi kalau awak dapat b squared minus 4ac less than 0,
awak akan dapati graf awak adalah macam ni. Dia tak potong pun the horizontal axis. Okey, ini maksudnya tak ada ini tak ada x-intercept. Yang ni ada 2 x-intercept, yang ni ada 1. Okey, saya recap kat sini B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar kosong. Kalau yang ni B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, dan last sekali B kuasa 2 tolak 4AC less than 0. Okay, kalau less than 0 awak tak perlu cari, awak tak perlu buat dah kira-kira ni, sebab awak tak akan dapat apa-apa value. Sebab awak tengok B kuasa 2 tolak 4AC less than 0. Awak tengok tak, B kuasa 2 tolak 4AC ni ada di dalam square root. Okay, ada di dalam square root. Jadi kalau less than 0, confirm kita tak akan dapat value, kita tak dapat teruskan pengiraan ni. Okay, because it's no longer real numbers. Okay, nampak ni, attention, it is recommended to check the value of B squared minus 4AC first. Okay, you only proceed for these two cases. Okay, whenever it's greater than 0 or equals 0. And then you can look at example 4 on your own. Okay, another way of using solving x-intercept is to use factorization. Okay, for factorization method boleh guna calculator. Okay, okay, sekarang saya nak tanya, ada tak yang tak tahu macam mana nak guna calculator untuk factorization of quadratic function? Ada tak? Kita boleh tunjuk dekat sini kalau ada yang tak tahu. Apa tu? Madam, if the question doesn't require us to use any specific method to find the value of x-intercept, can we just use equation? Betul. If it's not stated, then you are free to use any kind of method. Okay, maksudnya kalau awak nak factor guna calculator pun tak ada masalah lah. Cuma jangan lupa tulis factorization tu dalam bentuk maksudnya x tolak, contoh x tambah 3 itu dalam satu kurungan, lepas tu kurungan sebelah dia x tambah 4. Yang tu lah, maksudnya kena tulis lah factorization awak tu. Okay, apa lagi? Ada lagi tak soalan? Tak ingat madam nak tekan butang apa. Okey. Saya cari video sekejap. Saya cari video dalam Telegram. Saya rasa saya ada sebelum ni. Lepas tu saya share dekat Telegram. Lepas tu kita tengok sama-sama. Kita ambil masa sekejap dalam seminit untuk tengok method tu. Sekejap ya. Okay, saya cuba explain cara untuk buat manual. Okay. Okay, ini equation kita kan. X kuasa 2 tambah X tolak 12 sama dengan kosong. Okay, macam mana kita nak factor secara manual? Maksudnya tak guna calculator. Okay, pertama sekali awak akan tengok dua benda. Okay, awak akan tengok semua sebenarnya. Okay, tapi strategi saya adalah memula tengok yang ni. Okay, X kuasa 2 ni. Okay, bila X kuasa 2 maksudnya confirm X dan X. Betul tak? Okay. Yang seterusnya kita tengok yang ni, negatif 12 dan positif 1. Kita tengok dia punya scalar. Okay, sini adalah positif 1, sini negatif 12. Jadi kita kena cari kombinasi hasil darab negatif 12 supaya dekat sini jadi positif 1. Maksud saya, okey, sama ada negatif 4, 3 atau 4 negatif 3. Okey, kita punya operation adalah tambahlah. Operation kita tambah. Okey, ini pilihan yang kita ada. Okay, pilihan kita ada, negatif 12 kita boleh dapat dengan negatif 4 kali 3 atau 4 kali negatif 3 kan.
Okey, dan kita cuba tengok dia punya hasil tambah. Negatif 4 tambah 3 dapat negatif, dapat alamak. Ni dapat negatif 1 kan. Yang ni dapat 4 tambah negatif 3 dapat 1. Tambah 1. Jadi kita ambil lah yang ni. Okey, so kita akan buat. Nampak tak? Ini 4 and negatif 3. So kita letak je. Tambah 4 tolak 3. Kalau awak kembangkan ni, awak akan dapat balik yang persamaan asal ni. Okey? Itu cara nak buat factorization secara manual. Sebenarnya tak susah pun. Okey, awak praktis beberapa kali, awak akan dapat yang saya cakap ni. Okey, mula-mula awak kena cari kombinasi hasil darab. Cuba campurkan supaya dapat tengah ni. Nilai koefisien yang tengah ni. B maksud saya. Dapat nilai B. Okey, jadi bila awak dapat faktor benda ni, awak akan buat therefore x plus 4 equals 0, x equals negative 4. Ini x intercept yang pertama. Okey, x intercept yang kedua, x minus 3 equals 0, x equals 3. Jadi kita dapatlah dua value x intercept. Maksudnya x intercept kita adalah negatif 4, 0 dan 3, 0. Okey. Ingat lagi tak saya kata sebelum cari x intercept, awak kena semak dulu b kuasa 2 tolak 4ac. Kan? B kuasa 2 tolak 4ac kita dapat berapa? B dekat sini adalah 1. 1 kuasa 2 tolak 4 kali 1 kali C. C adalah negatif 12. Okey, awak dapat berapa? 1 kuasa 2. Nampak tak? Ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Jadi semua ni dah jadi positif. Kan? 4 kali 12, 48. Ini semua adalah 49. Ini adalah lebih besar dari kosong. Maksudnya, there are 2 x intercept. Okey, kan betul kan? Kita dapat 2 x intercept. Okey, bila awak kira, awak dapat 2 x intercept. Betul lah. Macam tu. Itu cara semak. Okey, saya ulang lagi sekali. Sebelum awak buat step factorization, buat dulu check dulu value b kuasa 2 tolak 4ac. Okey, dan awak tengok daripada contoh ni, value dia adalah 49, which is positive. Okey, you can write a conclusion here. There are 2 x intercept. So baru kita proceed dengan factorization. Okey. Untuk calculator saya akan cuba cari video tu dan kongsi kemudian dalam grup Telegram. Okey, seterusnya apa lagi? Sketching ni pun saya dah buat dengan jelas dalam video. Jadi check out the shared video. Apa lagi? Forming a quadratic equation pun sama. Saya dah buat. Okay, sekarang kita tengok applications, demand and supply function, and also the equilibrium. Saya dah tulis sikit dalam, saya tak pasti dalam grup awak ke grup lain. Oh, saya dalam grup lain. Okay, demand and supply function. This time in chapter 3, since we are discussing about quadratic functions, so the demand and the supply functions will be represented by quadratic functions. Okay, kita tengok graph. Okay, the following graph. Okay, ini supply, ini demand. Okay.
Okey. Untuk supply, kita, dia kalau graf tu macam ni, okey, graf tu ini adalah ini graf A positif kan, ini adalah graf yang A negatif, possible juga. Okey, sekejap saya tengok. Okay, if you look at the slope, kita kata secant line tu yang tu saya secant line. Ini kita panggil, bukan, ini tangent line dia. Kita tapi saya tak nak awak confuse dengan istilah yang baru yang bukan dalam syllabus awak. Okey, sebenarnya macam mana awak nak kenal ini adalah supply function? First kali tengok overall dia macam ni. Okey, dan kalau awak buat satu garisan yang merentasi, yang mengenai pada graf ni, garis lurus awak akan tengok dia adalah positif. Okey, ingat tak, dalam linear function, kalau M tu positif, it represents the supply function. Okey, ataupun kalau awak jumpa graf dalam keadaan macam ni dan awak buat garis lurus, ini juga adalah M yang positif. Okey, sebab tu dia represent supply function. Itu cara yang mudah lah untuk awak kenal. Okey, ingat lagi kan, ini slope ataupun kita panggil kecerunan tu. Okey, bila M positif, supply. Bila M negatif, nampak dekat sini, M ini adalah M negatif kalau awak buat garis lurus tu. Ini garis lurus walaupun dia, bila saya lukis freehand dia tak betul lah. Okey, ini adalah M negatif. So dia demand function, macam just like linear function lah kan. Bila linear function with negative slope, it's a demand function. Okey, kat sini pun sama. Ini juga adalah M negatif. Dia garisan tu sebenarnya dia hanya mengenai sahaja, mengenai je lengkungan tu. Dia tak duduk dalam lengkungan, dia mengenai lengkungan sahaja. Okey, demand function. Okay, you can see the note here. In this course, the price per unit and the quantity is only considered in the first quarter of the plane. First quarter sahaja. Kita consider plane, kita punya ni kan, kita ada Q, quantity kat sini, price dekat sini. Okay, ini adalah first quarter, first quadrant. Kita panggil first quarter atau first quadrant. Ini adalah kuadran yang kedua, ini ketiga dan keempat. Okey, untuk kes awak kita hanya tengok kes di graf quadratic function atau linear function hanya pada first quarter. Okey. Okay, the supply function. Okay, kita tengok example 9. You are given with 3 points. Okay, and then you are required to form the supply function. Ini adalah application untuk subtopik. Awak kena construct quadratic function. Kan? Awak ada 3 titik, 0,6, 1,11 dan 2,18. Okey, cuba buat dulu dan form the supply function. Maksudnya guna kaedah yang ni lah. Saya dah tunjuk dalam video kan, macam mana nak form a quadratic function. Okey, tengok video tu So dalam contoh example 9 ni, dalam example 9 dia bagi awak
data, nampak dia ada data. Kalau kuantiti kosong harga RM6, kuantiti 1 harga RM11, kuantiti 2 harga RM18. Okey, ini adalah data. Awak ingat tak awak punya assignment kena ada data macam ni lah. Ini maksudnya data. Okey, kuantiti sekian, price sekian, macam tu. Okey. Okey, so far ada soalan? Okey, saya tengok dulu. Okey, tak apa. Okey, cuba buat dulu yang ni Nanti saya akan kongsikan jawapan dia. Yang ni pun sama. Example 10, you can see question A, form a quadratic function. You can see that you are given with 3 points here. Okay, 4,6, 8,30, 10,48. Alright. Okay, if 20 units are produced, how much is the price per unit? In order for you to be able to answer B, you must have A first. Okay, you must have the quadratic supply function first. Okay, and C pun sama. Okay, equilibrium method. Okay, equilibrium method. Yang ni belum ada kot dalam video kan. Okay, so saya akan tunjukkan macam mana kita nak selesaikan equilibrium method untuk quadratic function. Okay, awak ada dua function. Okay, determine whether G of Q is a demand function or a supply function. Okay, awak tengok G of Q yang bawah ni, M dia apa? M dia adalah 1 kan? M dia adalah 1. Sebab kalau awak tulis dalam bentuk Y equals MX plus C, ini adalah Y equals Q plus maksudnya X lah, X plus 6. Okay, X plus 6 maksudnya M dia adalah 1, which is positive. Maksudnya ini adalah supply function lah. Okay, automatic yang satu lagi adalah demand function. Okay, okay, jadi untuk jawab soalan A, determine whether GQ is a demand or a supply function, awak kena tunjuklah ni. Awak kena tunjuk awak punya justification ni. Kenapa awak kata dia supply? Sebab the slope is positive. Okay, find the equilibrium point. Macam mana kita nak buat equilibrium point? Okay, yang pertama kita ada okay, awak boleh tengok kat sini, ini equation pertama kan? Kenapa tak bergerak ni? Okay, ini equation pertama dan ini equation kedua. Okay, equation pertama dan equation kedua. Dan awak boleh tengok, this is P equals something. P equals something. So you can see that both are P. Okay, both are P. Maksudnya awak boleh equatekan dua ni. Maksudnya awak boleh buat Q negative Q squared minus 4Q plus 12 equals Q plus 6. Macam tu lah. Okay, jadi awak selesaikan, bawa semua ke kiri atau boleh bawa semua ke kanan. Okay, katalah saya bawa semua ke kanan lah. Okay, supaya saya nak jadikan ini positif lah, senang sikit. Okay, kalau saya bawa semua ke kanan, yang ni akan jadi positif. Q kuasa 2, yang ni pun jadi positif lah. Tambah 4Q, jangan lupa tulis Q yang ada dekat sebelah kanan ni. Tambah Q, tambah 6. Okay, yang ni okay, saya bawa dulu yang ni.
Saya bawa dulu 12. Okey, jadi dia tolak 6. Sebab sebelum ni dia tambah 6 kan. Okey, bila bawa ke sana dia tukar tanda kan. Negatif 12. Yang ni yang asal. Yang asal tak berubah, tambah 6. Semua ni kita dah bawa semua ke kanan. Jadi ini sama dengan kosong. Okay, jadi kita dapat apa? Q kuasa 2 tambah 5Q tolak 6 sama dengan kosong. Okey, sekarang kita faktor. Kita faktor. Awak tengok, tadi saya dah ajar dah. Ni Q kuasa 2. Jadi Q kali Q. Seterusnya saya kata tengok yang ni pula. Negatif 6. Kombinasi hasil darab negatif 6 yang akan menghasilkan positif 5. Maksudnya awak boleh fikirkan apa? Negatif 1, 6 atau 6 negatif 1. Kan? Lepas tu kita tengok hasil tambah supaya dia menghasilkan 5. Dia menghasilkan 5 yang positif. Yang ni. Jadi awak boleh tengok kat sini. Yang ni silap. Sama je saya tulis. Sekejap Negatif 1, 6 atau 1 negatif 6. Okey. 1 negatif 6. Okey. Lepas tu kita tengok hasil tambah. Yang mana akan menghasilkan positif 5. Yang ni 6 tolak 1, 5. 1 tolak 6, negatif 5. Jadi kombinasi yang atas ni. Okay, jadi kita punya adalah Q minus 1, Q plus 6. Macam tu lah. Okay. Thus, Q minus 1 equals 0. Maksudnya, Q equals 1. Itu 1 titik Q. Q plus 6 equals 0. Q equals negative 6. Okay. So, tapi yang ni kita nampak tak soalan dia kita perlukan equilibrium point. Alamak, dia teranjak pula. Undo kat mana? Undo. Okay. Dia perlukan equilibrium point. Maksudnya dia perlukan Q, P. Okay, awak kena cari P pula. Untuk cari P, senang je lah. Ganti je dalam equation 1 atau equation 2. Tak kisah. Awak ganti dalam mana-mana pun sepatutnya awak dapat value P yang sama. Okay. Sekejap. Saya tunjuk sampai habis supaya awak jelas. Okay, jadi katalah kalau saya akan pilih equation yang kedua. Sebab equation kedua tak ada kuadratik. Senang je, saya ganti je terus. Okay, yang ni saya ganti dalam equation 2. Yang ni pun saya ganti dalam equation 2. Jadi, P equals Q yang pertama adalah 1. Saya padam dulu ini. Ini dari equation 2. Okey. Saya akan dapat P sama dengan 1 tambah 6. Jadi dapat 7 kan. So equilibrium point yang pertama adalah 1,7. Yang seterusnya P sama dengan negatif 6 tambah 6, iaitu 0. Equilibrium point yang kedua adalah negatif 6, 0. Okay, tapi awak kena ingat kita hanya consider first quadrant. Bila kita consider first quadrant, awak mesti tulis lagi satu lagi line. Awak kena kata equilibrium point adalah ini. Awak kena pilih lah antara dua ni yang mana berada di dalam first quadrant, iaitu 1,7.
7. Okay, awak kena finalize jawapan akhir ni, baru dapat markah penuh. Kalau awak tak finalize lagi, awak mungkin hilang satu markah. Okay. Okay, so far ada soalan? Okay, madam. Semua okay. Okay. Lepas tu, revenue, cost, profit. Exactly macam linear sebelum ni. Okay, revenue tu apa? Kalau dalam bahasa Melayu, revenue tu adalah hasil jualan. Okay, hasil jualan maksudnya price per unit kali quantity sold. P times Q. Okay. Okay, cuma mungkin untuk P tu awak boleh baca dekat sini. The quantity of product sold and the price per unit refers to the demand function. Demand linear function. Jadi awak boleh tengok ini kita punya price dalam bentuk demand linear function. Bila awak kali dengan Q, awak akan dapat quadratic function. Okay? Boleh bayang tak? Okay. Okay, saya tunjuk. Mungkin kita boleh belajar melalui contoh, lebih senang lah. Macam ni. Nampak tak? Kat sini ada kan? Okay. Price tu dalam bentuk demand function kali Q. Price times Q. So, dari sini awak akan dapat dalam bentuk quadratic function. Okay. C adalah kosong. Okay. Awak tengok. Now, the revenue is in a form of quadratic. Okay. Yang ni pun awak boleh baca. Thus, okay, awak tengok. Nampak tak? C sentiasa kosong untuk revenue quadratic function. Jadi awak tengok, the revenue function always starts at the origin 0,0. Awak pun boleh agak lah revenue, hasil jualan. Kalau tiada produk dijual, maksudnya awak tiada hasil jualan lah. Logik lah maksudnya 0,0. Okay. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, ini adalah graf revenue function. Okay, ini vertex. Okay, awak boleh tengok ini dah application. Maksudnya awak boleh dapat ini adalah kita panggil maximize atau optimize revenue, iaitu represented by the vertex function, vertex point. Okay, ini so awak boleh tengok kita apply the concept of vertex. Okay, kita tengok ini Okay, the demand yang ni saya dah buat kan. Yang ni saya dah bagi soalan sebelum ni kan. Okay, saya tunjukkan jalan kira dia hari ni. The demand function for a product is given by P equals negative 3Q plus 1200, where P is price per unit and Q is quantity demanded. Determine the revenue function for the product. Okay, awak tengok ini linear function, demand linear function. Dan awak boleh juga tengok sekejap Okay, determine the revenue function. Okay, revenue function kita buat dalam bentuk R. Kita namakan dia sebagai R lah. Revenue. Supaya kita kenal itu adalah revenue function. R of Q. Macam sebelum ni kita tulis
sebelum ni kita buat f of x. Tapi sekarang kita dalam subtopik application. Jadi awak biasakan tulis yang betul, function yang betul. Ini revenue R of X. X kita sekarang adalah quantity kan. Quantity adalah Q. R of Q equals demand function times Q. Kan, revenue adalah P times Q. So kita kalilah Q kat luar ni. Macam tu dia. Okay. Jadi ini adalah negative 3Q squared. Kalau saya suka susun macam ni lah. Maksudnya kuasa yang ada kuasa besar saya letak kat depan. Okay. Tambah 1200 Q. Siap. Ini kita punya revenue function. Okay. Kalau awak nak tulis lagi sekali dekat bawah ni pun okey juga. Okay. Revenue function equal negative 3Q squared plus 1200 Q. Okay. How many units of products we produce in order to maximize the total revenue? Okey, sekarang dia sebut perkataan maximize. Maksudnya ini mesti berkait dengan vertex. Kenapa saya punya ni tak? Ya. Vertex lah. Okey. Terima kasih pada yang tulis dekat chat. Okey, ini adalah vertex kan? Vertex. Okey. Dia kata how many units. Maksudnya kita nak x coordinate of the vertex kan, ataupun kita kalau tu kita terus tulis q of the vertex. Okay, q of the vertex kita ada formula negative b over 2a. Macam tu lah. So kita cari je lah daripada kita punya ni. Sebab dia kata to maximize the revenue kan. So kita ambil dari revenue function lah. Okay, negative B kita adalah 1200 over 2 times A. 2 times A adalah negative 3. So kita dapat, nampak negatif bahagi negatif, kita dapat positif lah. Kan, 1200 bahagi 6 dapat 200 unit. Itu saja. Awak tak perlu kira pun y of the vertex sebab dia tak tanya pun. Dia tanya untuk soalan C. Kiralah sendiri. Okey tak? Tapi sekali lagi awak tak tahu pula kan. Okey, how much is the revenue, is the maximum total revenue? Maksudnya R of 200. As simple as that. Okay, negative 3Q squared. Kita 200 dekat sini kan. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Plus 1200 times 200. Kita masuk je dalam equation ni. Equation R of Q ni. Okay, so dapat berapa? RM. Kiralah guna calculator. Kali 2 kali 200 tolak 3 kali 40,000. Okay, RM 120,000 ringgit. 120,000. Okay, macam tu. Ada yang tak jelas ke? Ada soalan tak? Okey, tak ada apa kan? Okey. Sekarang total cost. Okey, yang ni masih sama macam linear. Cost
sentiasa variable cost plus fixed cost. Okey, kalau awak tengok daripada quadratic function, yang bahagian dua term yang pertama ni adalah variable cost, manakala C tanpa Q tu, C sahaja ni adalah fixed cost. Okey. Ini apa ni? Okey, ni awak boleh tengok. Okey, form the. Okay, saya tunjuklah kan, sebab sebelum ni saya tak tunjuk lagi jalan kerja yang ni. Okay, the cost to produce 10 units is 10 units kita 10,380. Meanwhile, the cost to produce 20 units adalah 1060. Kita dapat dua titik daripada statement of the question. However, if no pencils are produced, the business still needs to pay 100 for the cost. Maksudnya kalau kosong pensel, masih ada cost RM100. Ini adalah C lah kalau awak tengok. 0, C. Tapi in order to form the cost function, awak mesti apply the technique to form a quadratic function given 3 points. Yang ni panjang sikit, dia punya jalan kerja kan. Okay, awak kena buat lah. Maksud saya contohnya y macam mana dah. Ini adalah X dan Y kan. Okay. X dan Y. Maksudnya kita ada Y AX squared plus BX plus C. Okay, jadi ini adalah semua pasangan ni adalah X, Y. X, Y. X, Y. Kita buatlah. Okay. Y, okay, saya buat yang pertama ni. Y kita adalah 380. Kita masuk dalam ni, dalam general form ni. Okay, Y adalah 380 equals A times 100 lah, sebab X kita 10. X kita 10. So, X squared adalah 100. Plus B times 10. Plus C, ini adalah C kan, plus 100. Okay, kemudian daripada point yang kedua, kita boleh dapat equation yang kedua, iaitu 1060 sama dengan A kali 20 sekarang dia X squared. X squared maksudnya 400 lah. 400 plus B times 20 plus 100. Okay. Dan last kali Y kita adalah 100 sama dengan, awak tengok X kita kosong. So ini kosong, ini kosong, sama dengan C. So sini kita dah ada 1, 2, 3 equation. Okay, awak hanya tinggal nak cari value A dan value B. Okay. Macam tu. Okey, yang ni nanti jalan kerja yang penuh dia saya cuba tulis dalam sekeping kertas, okey, supaya kita tak ambil banyak masa dekat sini. Kalau awak dan soalan ni saya dah bagi jawapan akhir kan.
Okay, so saya harap pada yang dah buat, pastikan dapat sama dengan jawapan yang saya kongsikan hari Rabu lepas. Okay, untuk yang belum buat atau yang tak dapat buat, saya akan kongsikan cara tulis jawapan tu untuk A ni. Okay. Okay, kita boleh tengok how much is the fixed cost. The fixed cost is straight away RM100. Okay, sebab ini adalah fixed cost. Okay. Untuk jawab soalan C, kita kena ada dulu cost function dekat A ni. Okay. Okay, seterusnya kita tengok profit, profit and loss. Okay. Sekali lagi masih sama dengan linear sebelum ni. Profit is always revenue minus cost. Okay, revenue minus cost. Yang ni sepatutnya C, dia silap kot. Okay, ni typo. Ini adalah C. Dan juga break even, masih lagi konsep yang sama. Break even maksudnya revenue equals cost atau profit zero. Okay. Boleh tengok soalan 14. Okey, kita rasa okey. Since soalan 14 ni contoh yang terakhir dalam chapter 3, so kita buat sama-sama sekarang Okay, the revenue is given by the function. Cost function pun given. Determine the profit function. Profit function adalah revenue minus cost. Jadi revenue apa? Bila bagi dah siap-siap 2.5 Q tolak cost. Awak tengok cost ni awak kena hati-hati. Dia punya operation adalah minus. Okay, bila operation adalah minus, awak kena buat kurungan. Okay, buat kurungan 100. Cost kita adalah 100 plus 2Q minus 0.01 Q square. Okay, awak kena hati-hati bila ada minus. Okay, jadi jawapan dia adalah 2.5Q tolak 100. Maksudnya kita buka bracket lah. Lepas tu yang ni tolak 2Q. Nampak? Yang terakhir ni akan jadi positif. Sebab tolak kali tolak. So, dapat positif Q square. Okay, yang ni kita belum siap Yang ni kita belum siap. Saya sambung kat bawah ni. Alamak. Kat sini lah kot. Okay, mula kita tulis 0.01 Q square. Lepas tu kita selesaikan Q pula. 2.5Q minus 2Q is 0.5Q minus 100. Jadi ini adalah profit function. Okay. Okay. Question B. The amount of profit if 100 are sold. So ini adalah simply P of 100. Kita dapatlah 0.01 Q squared. Q squared adalah 10,000 plus 0.5 times 100 minus 100. Kira lah dapatlah profit. Dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 100. Yang ni dapat 100 kan? Okay, katalah saya tulis kat sini. 1, 2, 3, 4. Dapat 100. Lepas tu tambah 1, 2, 50 tolak 100. Dapat 100. 100 alamak 100 tolak 100 tinggal 50 lah. Itu adalah
profit RA50. Break even quantity pula adalah P of Q. Break even adalah sentiasa profit sama dengan kosong. Jadi awak tengok ini 0.01 Q squared ini saya tak perlu turunkan lagi 0.01 Q squared plus 0.5 Q minus 100 sama dengan kosong. Okey, untuk mudahkan factorization, saya sarankan kita kali semua ni dengan 100. Okey, kita kali semua ni dengan 100. Kalau awak guna kalkulator, awak tak perlu kali dah. Okay, tapi sebab kita buat manual, kita kali 100, kita dapat apa? 100, bila kali 100, kita dapat Q square. Kan? Bila kali 100, kita dapat 1 yang ni. Yang ni jadi 1. Tambah 50 Q. Kali 100 kan? Saya harap awak tahu yang kali ni. Kalau kita, sebab bila kali, kita boleh gerakkan sahaja titik perpuluhan kan. Kali 100 maksudnya kita gerakkan perpuluhan 2 kali. 2 titik lah. Macam tu. Sebab tu dapat 1. Sebab titik tu dah beralih ke belakang. Yang ni pun dapat, yang ni pun alih 2 kali. Sebab tu kita dapat 50. Sebab titik tu beralih ke situ. Nampak? Yang kosong ni kita isi dengan kosong. So dapat 50. Tolak 100 kali 100. 100 kali 100 adalah 10,000. Kan? Sama dengan kosong. Lepas tu kita factor lah. Okay, 10,000. Macam mana kita nak buat 10,000? Okay, ini pertama sekali ni Q squared. So, Q squared macam ni lah. Q. Okay. Okay. Apa kombinasi 10,000 supaya dapat positif 50? Apa dia? 10,000. Lagi 500. Apa dia? Awak ada yang guna scientific calculator tak? Apa factorization dia dekat sini? Boleh tolong tak? Dapat nombor tu kan. Memang dapat nombor tak cantik kan. Tapi saya rasa memang itu jawapan dia. Memang itu jawapan dia lah. Memang kita tak dapat buat secara manual lah ni. Memang kena guna calculator. Dapat apa lagi? Satu lagi value dapat apa? Maksudnya awak dapat Q negatif. Satu lagi dapat positif kan? Satu lagi dapat apa? Okey. Dapat. Sekejap, mana satu yang positif, mana negatif? Maksudnya okey. Maksudnya yang ni positif 128. Okey, bagus. Maksudnya jawapan dia adalah 78.08 lah. Okay, maksudnya satu kita dapat Q. Yang ni terus dapat jawapan macam ni kan. Plus 128
minus 78.08. Macam tu. Kan? Bila kita keluarkan, dia akan dapat negatif 128.08. Ni ada point dan Q 78. Alamak. Satu lagi jawapan dia adalah 78.08. Jawapan dia kita ambil yang positif saja. Weakness to openness. Okay. Oh, tak boleh tengok lah. Jadi kita dapat positif lah. Jawapan dia yang terakhir adalah 78.08. Tahu? Jadi kita punya PDF dah kepenatan. Right. Saya stop sharing. Saya conteng dekat sini. Kita ada tak whiteboard dekat sini? Okey, untuk soalan tadi yang terakhir tadi, example 14. Awak akan dapat jawapan dia adalah Q 78.08 dan Q lagi satu negatif 128.08. Okey, ini example 14. Okey, maksudnya dalam factorization awak akan dapat macam ni. Q minus 78.08 times Q plus 128.08 equals 0. Okey, jadi jawapan akhir dia awak kena tulis lagi satu baris. Q equals 78.08 units. Awak akan abaikan kuantiti yang negatif. Yang ni awak akan abaikan lah, ignore yang sebab awak tengok kuantiti dia adalah negatif. Tak boleh lah, maksudnya kuantiti ni tak valid lah. Okey, yang ni jawapan yang betul. Okay, maksudnya walaupun awak dapat dua value of Q, jangan berhenti di sini. Tulis satu lagi line sebagai jawapan akhir awak. Alright. Saya tak share screen sekejap saya share screen. Saya cakap tadi, saya cakap seorang rupanya. Share, okay. Ni, saya conteng kat sini. Okay. Example 14. Nanti dalam factorization awak dapat macam ni. Tapi bila awak keluarkan daripada awak nak keluarkan value Q, awak dapat 78.08 dan awak akan ambil Q yang positif. Alright. Okey, tadi saya tak share screen. Tapi sekarang saya dah share kan. Madam tak tahu agaknya. Okay. Okay, alright. I think that's all for today. Thank you so much.